Tiga, kita mentauhidkan af'al Allah. Itulah orang panggil maqam jama'. Tetapi kalau masih lagi melihat kita, itulah namanya syirik khafi. Kita dapat, barulah akhirnya kita tahu. Itu dipanggil ilmu nazari. Satu lagi ilmu yang kita dapat ialah dipanggil daruri. Ilmu yang mudah. Mudah ni maknanya tak kena fikir. Ilmu tersebut sangat mudah diketahui, sangat senang diketahui oleh kita, tanpa perlu terlebih dahulu bersusah-susah. Kita nak kena fikir kok tu, fikir kok ni. Itu namanya daruri. Jadi bolehkah disifatkan ilmu yang daruri itu dengan yakin? Itu maksud dia. Jawabnya tidak. Ilmu yang boleh dipersifatkan dengan yakin, iaitu ilmu yang nazari tadi. Bisa contoh kita melihat alam, kan? Orang yang melihat alam ni tidak mudah, tidak senang untuk dia mengetahui bahawasanya adanya Tuhan, kecuali dia kena fikir dulu. Dia kena berjumuk kira dulu. Dia kena bahaskan macam-macam lah. Qadiyah, jalan-jalan pengiraan, jalan-jalan cara nak berfikir. Ada yang sughra, ada yang kubra, sehingga selepas daripada cukup panduan-panduan berfikir, barulah dia mendapat, kan? Dapatlah natijah Allah lah Tuhan yang menjadikan kita sekalian alam, sekalian makhluk ini. Itu nazari. Dapatnya itu dengan yakin. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Adapun yang daruri ni sebab dia mudah, senang. Itulah makna daruri, darurat. Darurat di mana kita sekira-kira tak mampu nak menghalang daripada dapat tahu perkara itu. Contohlah kita kata, kan, orang tu dia pakai minyak wangi. Dia satu orang ni pakai minyak, dia pakai minyak wangi lalu tepi kita. Secara automatik lah orang putih panggil, kan, dengan tak perlu nak fikir panjang, ni bau apa, kan, dan kita tahu wanginya, dia pakai minyak wangi apa, wangi tu kita dapat akan bau wangi. Pada kena fikir dah, bau ni bau apa orang panggil ni, wangi ke busuk, tak kena fikir dah. Itu senangnya, tergagahnya, tak dapat nak menolaknya kita akan pengetahuan yang mudah. Dia tak dipanggil yakin, dia tak disifatkan dengan ilmu yang yakin. Ilmu yang dapat ilmu secara yakin ni hak tadilah, yang perlu diusahakan. Nak dapatkannya mesti diusahakan. Kenapa nak diusahakan? Kerana dia susah, dia payah. Kalau kita tak usahakan dia, kita tak dapat. Itulah maksud dia. Baik, habis tang situ. Tetapi yang dikehendaki
dengan dia di sini ialah barang yang menyebutkan dia kemudian itu. Baiklah, jadi seterusnya kata laginya al-musannif. Tetapi walau bagaimanapun, terkadang kata mana dia tadi? Tetapi yang dikehendaki dengan dia, yakni dengan yakin. Di sini, yakni pada perkataan al-musannif ni lah, yang dia kata al-yakin dalam hak bahasa Arab hari tu, maksud yang dikehendaki dengan yakin di sini ialah yakin tu ialah barang yang telah menyebut akan dia akan barang, yakni oleh al-musannif, oleh al-musannif Ibnu Syekh Wali Roslan kita, akan datang, akan disebutkanlah kepada kita oleh Tuan al-musannif, kemudian itu, yakni kemudian daripada perkataan inilah, perkataan hak keselamatan tu, wal yaqinu ilmun yasduru, maknanya akan datang, akan dibahaskan lagi kepada kita tentang ta'rif yakin, tentang makna yakin, maksud yang dikehendaki dengan yakin. Akan datang tuan musannif kita dia akan kata wal yaqinu khurujuka an haulika wa quwwatika wa wujudika. Itu nanti. Yakin ni kita bahaslah apa yang nanti akan kita belajar insya-Allah lah. Yakin ni katanya pengarang ialah keluar engkau daripada melihat akan daya dan upaya engkau, dan keluarlah engkau daripada melihat akan adanya diri engkau. Maknanya kamu yang kata yakin ni, kamu tidak ingat dalam hati kamu tu berasingan daripada Allah Ta'ala. Dalam hati kita tu ingat, kita ni tak berasingan daripada Allah. Allah Ta'ala segala-galanya yang kita lihat dalam hati kita ialah daya upaya daripada Allah, kekuasaan daripada Allah. Yang kita lihat itu ialah akan kewujudan Allah. Hilang langsung perasaan di dalam hati kita melihat adanya diri kita. Apa yang hati kita duk berasa hanyalah kewujudan Allah sahaja. Inilah yakin. Dalam ilmu tauhid khas. Kalau ilmu tauhid am, bahasan makna yakin lagu lain. Kita duk mengaji dalam kitab tasawuf ini, apabila sebut kata yakin itulah, hapus, hilang pandangan hati kita daripada melihat kekuatan kita, daya upaya kita, daripada kewujudan kita. Tak ada dah, hapus belakang. Tak nampak dah kepandaian kita. Kok kita duk lihat lagi kita ni ada kepandaian itu, kepandaian ini. Dengan kepandaian itulah kita dapat rezeki, dapat itu, dapat ini. Tak dah, tak berasa sikit pun.
Kalau kita masih melihat diri kita lagi, maka bermaksud kita mengasingkan diri kita daripada Allah. Dia panggil. Dan kita dah jadi berasingan diri kita daripada Allah. Orang yang hilang pandangan hatinya terhadap diri dia, kan, orang tu tidak mengasingkan diri dia daripada Allah. Inilah nanti. Dan apa yang kita nampak apa dia? Kita dulu lihat dalam hati kita ni lemah, kita ni tak berupaya, kita ini ialah dhaif, tak ada kekuatan, tak ada kepandaian, tak ada apa-apa dalam diri kita ni. Dan segala-galanya hanya pada Allah, Tuhan aku sahaja. Ini yakin yang dimaksudkan nanti. Okey, tak apalah. Kemudian seterusnya lagi, katanya lagi al-musannif, dan terkadang dikehendaki dengan dia ilmu semata-mata. Baiklah, seterusnya nak bahaskan lagi tentang maksud makna yakin. Dan kadang-kadang adalah setengah ulama menyatakan maksud yang dikehendaki dengan dia, yakni dengan yakin tadi. Ada juga setengah ulama pula bahas apabila sebut kata yakin, perkataan yakin itu ialah yang dibuat tuturan, yang dibuat kata-kata, maksudnya dikehendakikan dengan dia itu ialah ilmu. Maknanya ada katalah setengah ulama lain berkata maksud yakin ni ialah ilmu. Tahulah, pengetahuan. Ilmu tadi ni semata-mata, maknanya semata-mata ilmu saja, tak ada dikait-kaitkan dengan perkataan yang lain. Tu maksud dia semata-mata tu. Hanyalah maksudnya ialah ilmu. Dia boleh ilmu. Seseorang kita tu lah, dia dapat kedapatan tadi tu. Dia dapat suatu ilmu di dalam hati dia, jelas terlihat oleh mata hatinya akan Allah. Itu ilmu. Baik, tak apalah. Jadi katanya lagi al-musannif, dan iaitulah, apa dia maksudnya ilmu yang semata-mata ni? Nak terang juga lagu macam mana kita nak reti makna ilmu. Antara makna yakin tu tadi ialah ilmu, iaitu perbezaan yang tiada menanggung muta'allaqnya itu akan lawan. Baik. Dan iaitulah, yakni ilmu ataupun terus kepada yakin pun tak apa. Itulah je makna yang sama je sekarang ni. Dengan makna ilmu semata-mata. Maksud dia seorang kita boleh ilmu yang kita dapat ni kurniaan Allah. Allah Ta'ala telah mengurniakan pengetahuan ataupun kedapatan. Kita panggil juga kedapatan. Maknanya hati dia telah mendapat sesuatu. Hati seseorang kita ni dah boleh suatu perkara, dapat suatu perkara. Yang dipanggil perkara yang dia dapat itu apa dia? Iaitulah perbezaan
dapat perbezaan. Dan contohnya antara khaliq dengan makhluk. Khaliq Tuhan, makhluk kita ni lah. Dan mungkin sebelum ini kita tak dapat membezakan tak dapat nak bezakan di antara khaliq dengan makhluk. Dan kita tak nampak habuan kita makhluk dengan habuan daripada Tuhan. Dan sehinggalah kita telah dikurniakan oleh Allah ilmu di dalam hati kita, lalu jelaslah ini perbezaan ni, lalu kita pun dapatlah pengetahuan dengan jelas, dengan terang, perbezaan di antara Tuhan dengan makhluk. Contoh wujud tadi. Mulanya kita tak dapat nak beza antara wujud Allah dengan wujudnya kita. Sehinggalah Allah Ta'ala dia buka hati kita. Ini kurniaan Allah. Akhirnya hati kita dapat memandang, dapat melihat kewujudan yang sebenar-benarnya ialah Allah. Allah lah wujud yang hakiki. Adapun kewujudan kita makhluk ini tidak sebenar. Bukan wujud yang hakiki. Wujud kitanya setakat majazi saja. Itu satu ilmu, satu pengetahuan. Dan adakah kita boleh memahami, faham perkara itu di dalam hati kita? Itu pula soalnya. Dan orang yang dapat pembezaan ini, dan orang yang telah dapat membezakan, dan mana usaha, mana menjadikan. Kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita duk sebut, kita duk baca. Tu hak kita duk baca selalu tu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita, dan tidak adalah kamu, dan bermula barang, dan tidak adalah barang yang engkau lontar ketika kamu melontar. Maka ulama-ulama telah buat takdir bagi mudah faham maksud ayat tu. Ai wa ma ramaital ijada iz ramaita ayil kasba. Dan bukanlah engkau yang melontarkan akan menjadikan, tatkala engkau melontar ayil kasba akan usaha dan ikhtiar. Kamu berusaha, kamu bekerja. Itu kerja, buat kerja macam-macam lah. Itu usaha yang kamu buat. Lalu selepas itu dapatlah rezeki. Contohlah kamu dapat rezeki. Bukan kamu yang mengadakan, yang menjadikan rezeki. Tak kala kamu berusaha, tak kala kamu bekerja. Walakinallaha rama ayil ijadah. Akan tetapi sebenar-benarnya, ini maujud yang sebenarnya, hakikinya, sebenar-benarnya yang melontar ataupun tetapinya Allah Ta'ala lah yang sebenarnya, ialah yang melontar, yakni yang memberi rezeki, yang menjadikan
rezeki itu kepada kamu. Contoh rezeki lah. Pakiaslah dengan yang lain-lain lah. Anak abang contoh rezeki. Baik. Adakah kita dapat membezakan tentang usaha kita dengan kekuasaan Allah? Kejadian yang Allah jadikan. Kudrat, iradat, ilmu Allah. Kan? Ada kalanya mungkin kitanya tak boleh beza. Tak ada ilmu lagi. Kan? Sehinggalah sampai satu ketika, satu peringkat, satu masa, semua dengan kehendak daripada Allah Ta'ala, izin daripada Allah, terbuka hati kita. Dapat satu perkara dalam hati kita, boleh memandang. Mata hati kita dibukai oleh Allah, dapat hakikat sebenarnya tak ada kena mengena dapat rezeki ini dengan usaha kerja buat kita. Hakikat dapat rezeki ini kurniaan daripada Allah semata-mata. Tak ada kena mengena dengan kerana kita bekerja, kita buat itu, kita buat ini, dah baru boleh bezakan antara kita makhluk dengan Tuhan. Itu contoh yang mudah-mudah saja. Lepas tu yang lain-lain pun serupa aja. Jadi kepada sesiapa yang dapat membezakan ini, tu dia telah yakinlah tu dengan Allah, orang panggil. Kan? Adakah tak kita ni yakin dengan Tuhan? Adakah kita ni dah dapat bezakan antara kita makhluk dengan Allah Ta'ala? Atau adakah kita masih kuat lagi dengan sebab yang bangsa adat ini? Adakah kita masih lagi duk melihat, kan, duk memandang kepada kerja buat kita? Nak makan, kan, kena bekerja. Hanya dengan kita bekerja saja baru kita dapat makan minum, dapat duit ringgit. Adakah kita masih duk melihat lagu tu lagi? Ataupun lain sebaliknya, sekiranya Allah Ta'ala mengkehendaki aku dapat rezeki, dapat itu tahap awalnya ilmu yakin. Sampailah semakin kejap ilmu yakin ni dia bergoyang-goyang lagi. Sat dia yakin, sat lagi dia nak goyang pikul lain pula, dia tak apa nak yakinlah pula. Atas daripada itu ainul yakin, haqqul yakin, dia kemah dah, tolak tak rebah orang panggil. Umpama kalau kata pasak tiang tu, asak tiang masuk dalam tanah, kejap dah nak gonjang, nak goyang apa pun tak boleh dah. Umpamanya seperti itu. Ini dalaman kita lah. Ini dalam hati kita, setera mana diri kita yakin dengan Allah Ta'ala, kan? Yang kita duk sebut Allah ialah Tuhan, kan? Allah ialah Tuhan aku. Setera mana keyakinan kita Allah ialah Tuhan kita tu? Baik. Lepas tu kata lagi al-musannif, yang mana katanya lagi, yang mana perbezaan tadi, yang tiada menanggunglah oleh muta'allaqnya tu yakin itu akan lawan. Muta'allaq ni orang panggil tempat bergantung. Kalau tadi kita nak dapatkan yakin digantungkan dengan usaha kita, itu muta'allaq, tempat terkait. Kita nak kait tu, nak kait apa ni kita panggil, nak gantung sesuatu, dia perlu ada tempat tempat gantung tu. Barulah sesuatu tu boleh digantung, bolehlah sesuatu digantung, orang panggil. Umpama tadi kita mengaji, digantungkan, akan boleh yakin tadi dengan usaha tadi ni.
fikir tadi ni kan. Contohnya nak dapatkan keyakinan kan. Kita pun fikir apa tu, fikir apa ni, sampailah akhirnya barulah kita yakin. Sebaliknya kalau kata kita tak usahakan, kalau kita tak fikirkan, maka tak ada lah muta'alaq tu. Ya, maka tak ada lah yakin. Itu lawannya. Maknanya ada yakin dikaitkan dengan ada usaha. Lawannya tak ada yakin kalau tak ada usaha. Tu naqid ataupun lawan. Yang ni yang dibahaskan oleh ulama antara makna yakin ni tak ada kaitan kena-mengena dengan usaha. Hasil yakin dalam diri seseorang itu tadilah diri dia yang jelas, yang nampak akan kewujudan Allah Ta'ala, langsung tidak terhijab, langsung tidak terdinding diri dia daripada mendapat akan kewujudan Allah, tak dikaitkan dengan dia perlu usahakan. Sekiranya Allah Ta'ala mengkehendaki mengurniakan keyakinan kepada seseorang kepada Allah, walaupun dia tidak usahakannya, tetap dia akan dapat keyakinan. Tadi kita cerita syarat nak dapat yakin, dia kena usaha. Kalau dia tidak usaha, maka dia tak dapat keyakinan. Ada syarat, adalah masyurutnya. Ternafi syarat, maka ternafilah masyurut. Hak tadi kita mengaji. Hak ni dia tak pandang kepada syarat. Syarat tu mana kita kena fikir kau contoh tadi. Dia pandang kepada masyurut ni semua dalam kekuasaan Allah. Keyakinan ni dia pandang, dia tilik kepada anugerah kurniaan daripada Allah kepada siapa-siapa hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Sekiranya Allah Ta'ala nak mengkehendaki mengurniakan kita ni, walaupun tak ada lah hebat mana pun, kadang-kadang buat amalan pun tak ada lah besar mana hebat sangat pun, penyegal pun kuat. Tadi cerita kena usaha, diusahakan, antaranya memikir, antaranya kita usahakan dengan beramal ibadat, beramal soleh, kan? Tapi sekiranya Allah mengkehendaki mengurniakan amalan kepada seseorang, mengurniakan keyakinan kepada seseorang, yakin kepada Allah tanpa dimulai dengan usaha apa daripada fikir ke apa tadi kan, boleh tak? Jawabnya boleh. Ramai pendosa-pendosa yang awalnya, yang mulanya ahli maksiat, pendosa-pendosa, kan? Tiba-tiba tak ada aku kata dia tu buat amalan ke apa ke, kan? Tiba-tiba akhirnya Allah mengkehendaki mengubah jadi elok, jadi baik. Macam-macam banyak kisah-kisah, kan? Wali-wali, ulama-ulama masyhur daripada kalangan ulama tasawuf kita ni, kan? Yang permulaan mereka bukan daripada ahli ibadat. Kan? Dia ada di antara mereka yang permulaan merekanya iaitu maksiat. Tiba-tiba Tuhan, semua bergantung kepada kekurniaan Allah lah, kehendak Allah lah. Allah ubah, Allah jadikan yang baik, kebaikan lah kepada diri mereka. Betul kita kata tu yang orang yang jazabah tu, orang yang duduk tangga majzub, orang yang hadirlah hati dia kepada Allah tadi ni, dia bukan daripada kalangan orang-orang yang asalnya kuat beribadat, tapi kebanyakan orang yang sampai kepada Allah ni, dia bermula dengan amal ibadat, buat ibadat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, amalan-amalan sampailah dia tu naik kepada peringkat usul ilallah,
sampai kepada Allah. Tapi ada di antaranya tidak begitu. Nampaknya tu. Itu maksud dia tu. Nampak payah ibaratkan, tapi maknanya begitu. Baik, cumanya itu tidak berlaku qiyas. Selagi kita segan nak buat ibadat pula, tu harap-harap je Tuhan bagi anugerah. Tak, itu bukan qiyas, itu syaz. Itu di luar daripada kebiasaan. Kita kena buat yang biasa. Kebiasaannya seseorang hamba Allah ini sampai diri dia kepada Allah dengan usaha. Supaya tadi usahalah, beribadatlah. Jangan niat kita tu nak buat ibadat ni kerana nak itu, nak martabat, nak maqam, tidak. Kita nak cari redha Allah. Yang tu niat kena betulkan. Sekali lagi, pasal apa yang kuat dengan ibadat aku nak dikasyaf, tu yang aku sembahyang tak tinggal tu. Bukan macam tu cara dia buat ibadat ni. Lillahi ta'ala lah. Ini hadiah kurniaan. Ya Allah kurnia kepada hambanya yang diredai. Selagi mayang lagi niat nak kasyaf, niat nak naik martabat, niat nak naik maqam, riak tak pasal-pasal. Situ lagi tak kena dah, tak niat tak betul lagi dah. Baik, habis dalam situ mudah je, tak payah mana. Seterusnya lagi, kata laginya al-musannif, wa'lam anna khurujaka minka jam'un wa ziyadatu yaqinika ghayatul jam'i. Artinya, tengoklah apa maksudnya. Dan ketahui olehmu bahawasanya keluar engkau daripada engkau itu ialah maqam jama'. Ketahuilah oleh kamu akan bahawasanya keluar oleh engkau, keluar apa? Daripada engkau, mana daripada memandang akan diri engkau. Keluar ni maknanya kita dah tak berperasaan diri kita yang wujud. Itu maknanya keluar. Kita dah tak ada perasaan dalam hati kita. Tak ada perasaan bahawasanya diri kita ini ialah wujud. Contoh tadilah yang nak sebut tajuk rezeki tadi. Kita tak berperasaan langsung, tak ingat langsung. Hapus pandangan hati, terhapus di dalam pandangan hati kita daripada kita melihat, daripada melihat usaha kita, daripada melihat ikhtiar kita, daripada melihat kepandaian kita, dan karena itulah kita mendapat rezeki. Dak itu keluar. Kamu kena keluar daripada melihat diri kamu. Hapuslah, jangan duk ingat diri lah. Buat saja sudah. Usaha saja sudah. Jangan sampai kita orang panggil duk bersangka ataupun berperasaan tadilah. Pasal aku pandai, aku belajar itu, aku belajar. Dia pandai bercucuk tanam. Dia belajar ilmu cara nak menanam ni. Dia buatlah, dia praktiklah ilmu dia tu. Waktu
pokok yang dia tanam tu elok, kan? Pokok pun sihat, kan? Cukuplah segala apa yang diperlukan untuk pokok ni sihat, dengan baja, dengan ayam, kan? Waktu kau hasilnya pula, buahnya pula, buah kayu kan? Eloklah, lebatlah, banyaklah, kan? Gemuk-gemuk pula, buah tu pula isi dia, orang lain kecil-kecil, kepek-kepek ya. Kan? Dah baju aku orang. Kan? Tu adat orang panggil, kebiasaannya. Begitulah. Kan? Jadi kita buat seperti apa yang kita belajarlah. Itu baik kepandaian. Baik. Lepas tu dapatlah hasil. Kan? Kalau kata buah moktan tadi, banyaknya, lebatnya, setiap ranting, setiap dahan berbuah. Kan? Lepas tu kita boleh ingat apa? Last kali dia ingat apa lah hati tu. Kan? Dia ingat pasal pokok-pokok orang lain pula tak sihat. Pokok-pokok orang lain pula moktan dia pun buah kepek-kepek, kecil-kecil ya. Buah pun tak mau lebat. Ikutlah, bandingkan dengan pokok orang lain, pokok kita kan, hebatlah. Kan? Orang sampai nak main belajar pula ilmu dengan kita. Kan? Hambat lagu mana jadi elok pokok hang ni. Kan? Buah kan, punya lebat. Kan? Boleh duit nah, jual beratus, beribu boleh. Tu soal rezeki tadi ni. Selagi dok nampak kepandaian kita, bermaksud kita belum keluar daripada memandang diri kita. Kita belum lagi keluar daripada melihat kewujudan kita. Itu je lah cerita yang kita duk mengaji ni. Belum lagi ada tauhid kita dengan Allah. Kalau i'tiqad dah ada, yang tak adanya musyahadah belum ada. Akidah dah ada, rezeki ialah daripada Allah. Itulah i'tiqadnya. Kan? Tapi pandangan hati dia masih tak mau nak hilang daripada melihat, memandang diri dia, usaha dia, ikhtiar dia. Kan? Segenap segi ayat Quran kita baca dah. Kan? Bukan kita, hakikatnya ialah Tuhan. Baik. Kata lagi al-musannif, kalau dapat kita keluar, itu dipanggil apa namanya? Maqam jama' namanya. Kan kita mengaji hari itu maqam faraq, kan? Maqam jama'. Apa dia maqam jama'? Maqam jama' ni ialah ibarat daripada seseorang yang telah sempurna tauhidnya kepada Allah. Dulu kita belajar apa dia? Kita mentauhidkan Allah ni 3 perkara. Pertama, kita mentauhidkan zat Allah. Yang kedua, kita mentauhidkan sifat Allah. 3, kita mentauhidkan af'al Allah. Itulah orang panggil maqam jama'. Tetapi kalau masih lagi melihat kita, itulah namanya syirik khafi. Faham syirik khafi itu makna itulah maqam faraq, orang yang ada syirik khafi. Ini tajuk musyahadah, tajuk pandangan hati, tajuk apa yang hati kita lihat, bukan tajuk apa yang kita i'tiqadkan. Kalau yang kita i'tiqadkan itu kitalah yang menjadikan rezeki itu kufur dari awal lagi. Jaga-jaga tajuk ni. Dia 2 benda yang kita doa ada ulang selalu sebut benda ni. Bezakan antara i'tiqad dengan musyahadah. I'tiqad akidah hati kita, pegangan hati kita. Ada
Allah yang bagi rezeki, contohnya ada tak akidah itulah hati kita? Ada. Yang tak adanya perasaan dalam hati Allah yang beri rezeki, tak ada lagi. Tak berasa Allah yang bagi rezeki. Itulah orang panggil orang duduk di maqam faraq. Ada lagi lah tang zat ke, tang sifat ke, tang af'al ke yang berlaku syiriknya tu. Syirik khafi yang kita sebutkan tadi tu. Maqam jamak ni yang kita dok mengaji ni, hilang langsung diri kita. Tak melihat langsung, bukan maksud tak melihat kita tak buat kerja, lain, bukan maksud itu. Selalu anak nak pesan juga, jangan tinggal usaha buat kerja tu sunnah, hukumnya sunat, bukan benda maksiat bekerja ni, kecuali kita buat pekerjaan yang haram tu, itu maksiat lah. Sunnah Nabi, sahabat-sahabat Nabi bekerja, Nabi tak larang pun. Abdul Rahman bin Auf kaya raya, sahabat Nabi Sayyidina Osman bin Affan antara sahabat yang kaya-kaya, Nabi tak larang bekerja. Silakan, boleh, tak ada masalah. Lagi duk main tak tajuk, mengaji balik, balik di rumah cerita kata ustaz tu mengajar tak kena kerja apa dah, kan, serah ke Tuhan. Kita tak faham sebenarnya. Bukan itu maksud dia. Baik. Bezakan akidah dengan musyahadah dulu. Lepas tu tak apa, sempurna segala tauhid yang tiga macam tadi. Tauhid zat ada pada kita, tauhid sifat, tauhid af'al. Maka itulah muqaddimah, itulah dia permulaan kita telah masuk kepada maqam jamak. Baru muqaddimah baru tu, baru masuk, baru lepas pintu maqam faraq dia panggil. Kita keluar daripada pintu maqam faraq, masuk ke maqam jamak. Maqam jamak tu pula dalam lagi huraian dia, ada macam-macam tingkatan lagi pula orang yang duduk di tangga maqam jamak tu. Ni dia akan cerita sikit. Seterusnya, dan bertambah yakin engkau itu ialah kesudahan maqam jamak. Kalau tadi dipanggil permulaan, permulaan, muqaddimah, maqam jamak. Selepas itu iman kita, ataupun tadi apa dia, keyakinan. Iman tajuk lain, yakin pula tajuk lain ni. Bertambah yakin, semakin kejam, semakin kejam. Kalau awal kita masih goyang-goyang lagi, tak kemah lagi, tak bertambah yakin orang panggil, sehinggalah semakin lama tiang tersebut semakin kejap, semakin kejap. Kita duk asah dia, kan, angkat asah, angkat pula, hempuk pula asah lagi dalam tanah, kan, lama-lama dia kemah, tak goyang. Itu umpama kalau kata tiang lah, kan. Maka keyakinan kita tu semakin hari semakin bertambah. Apa maksud bertambah yakin ni? Nak fahamkan pula makna bertambah yakin tu apa dia? Maksudnya bertambahlah oleh pandangan engkau kepada keesaan Allah Ta'ala. Tu maksud dia bertambah yakin. Sekali lagi ana ulang, maksud bertambah yakin ni bertambah oleh pandangan engkau. Pandangan ke pandangan hati, bertambahlah oleh pandangan hati engkau
Apa dia yang dok kuih bertambah, dok kuih bertambah, dok kuih penuh, semakin penuh ni, kepada keesaan Allah dan Allah Ta'ala. Tauhid yang tiga tadi, ingat. Zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Kan? Nah, semakin depan, semakin kemah, semakin kejap, semakin duk kuat, yakin hati kita melihat akan keesaan Allah Ta'ala, semakin naik, semakin meninggi keyakinan dia. Kalau tadi tu permulaan. Siapa dia semakin duk naik ni, hak ni dia panggil apa? Dia panggil bertambah keyakinan ni, itu ialah kesudahan maqam jama'. Dia dah masuk, dia dah sampai ke tahap maqam jama' yang paling tinggi sekali. Lepas tu dia akan bertukar ke maqam lain pula. Dia maqam martabat kita di sisi Allah ni macam-macam. Ni cuma kita duk belajar maqam jama' dulu. Sampai bila dah sampai sud dia. Apabila keyakinan kita semakin kuat lah. Misalnya di awal tadi kitanya ilmu yakin. Tak kuat lagi. Lepas tu naik pula, ini kita bertambah ni kepada ainul yaqin. Contohlah tajuk rezeki tadi. Cerita mudah-mudah aja, hak kita selalu ada pada kita ni. Tajuk rezeki, makan minum kita, duit ringgit kita ni. Kan? Contoh orang yang berada di maqam yaqin, maqam ilmu yaqin. Dia lebih kepada i'tiqad dalam hati. Dia i'tiqad dalam hati dia bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang memberi rezeki kepada dia. Dan keyakinan itu berpunca daripada dalil. Dia baca ayat-ayat Al-Quran contohnya. Kan? Jumpalah ayat yang menyatakan Allah yang memberi rezeki. Kan? Allah lah yang mengurniakan makan minum segalanya dekat kita. Dia yakin, i'tiqad tu. Kejap dah, kemah dah. Baik. Tak apa lagi, tapi masih goyang lagi. Dia boleh musin bila-bila masa. Mula dia yakin dengan Tuhan. Jadi apa-apa masalah, kan, tiba-tiba jadi susah. Kan? Dia mula nak goyang. Atas daripada tu ilmu yakin. Ilmu yakin ni seorang yang musyahadah, yang syuhud pandangan hati dia kepada asma Allah. Contohnya, antara salah satu daripada asma Allah Ta'ala-nya iaitulah Ar-Razzaq. Nama-nama Allah di antaranya ialah Ar-Razzaq. Allah Tuhan yang sangat memberi rezeki. Kemudiannya tang Ar-Razzaq ni, dia musyahadah, dia syuhud pandangan hati dia, dia rasa dalam hati dia penuh pandangan hati dia Allah yang beri rezeki. Ada atas lagi, kuat, satu tingkatan, semakin kuat tu. Kita baca lah nama Allah Ar-Razzaq, tak ada rasa apa pun. Tak ada apa-apa perasaan pun. Atas sud sekali hakul yakin. Atau kita hilang langsung. Tak berperasaan langsung akan wujudnya diri, akan wujudnya makhluk, akan adanya yang selain daripada Allah. Yang wujud hakiki hanyalah Allah. Tajuk makan minum tak kisahlah ada ke tak ada ke, hati dia sangat kejap, sangat kemah. Dia tak ada kata sikit pun kena kerja, tak kerja lagi nak cari duit, tak ada duit nak beli apa, duit tak ada nak makan apa sat lagi, tak ada dah buah ni dalam diri dia ni. Pilah mana-mana.
Pilah masuk hutan rimba mana ke, pilah jalan tengah-tengah padang pasir mana, bekai apa pun tak bawa apa pun jalan, ada rezeki ada, yakin dengan Allah beri rezeki. Oh, kita ni dia bekai kan, tak cukup dengan makan, buat minuman, duit ringgit lagi standby nak pergi mana-mana. Yalah tak apalah kan, boleh bawa bekai tu pun kan. Padan dengan kita lah tahap keyakinan kita setara mana je tadi tu. Itu contoh tak tajuk rezeki. Tu ilmu yakin aku ainul yakin aku yakin. Tak apalah. Jadi apabila sampai sud lagu tadi tu atau bertambah yakin tak saat ni, itulah orang panggil dia telah berada pada kesudahan martabat jamak ataupun maqam jamak. Sampai tak lagi? Tak sampai lagi lah kita ni kan. Paling-paling tak ada pun, dan bagi ada juga ilmu yakin, bagi ada juga akidah tauhid dalam hati kita, Allah yang beri rezeki. Yang tu kena ada, tu i'tiqad. Itu nak menolak daripada kufur kan, walaupun kita tak sampai lagi kepada berperasaan kan akan kewujudan Allah, tak merasai lagi, tak apa. Pasal dah kita tu dosa pun banyak, amalan pun kurang kan, serba-serbinya kurang duduk tangan kita. Padanlah dengan kita yang tak ada martabat apa tu pun. Cumanya tadilah bawah daripada ilmu yakin ni tak ada lah. Hak mula sekali pun ilmu yakin, permulaan. Bawah daripada itu takut lagi tak yakin. Tak yakin dengan Tuhan lah takutnya. Tak yakin Allah Ta'ala beri rezeki. Sampai datang tu kufur iman. Tu berakidah terus lah yang tu. Okey, cuma kita belajar ni martabat keyakinan seseorang kepada Allah. Setera mana kuat yakin hati kita dengan Allah. Tu je lah tajuk dia ni. Baik, habis datang situ, berhentilah setakat tu dulu nah. InsyaAllah lah kita sama lagi minggu depan. Qala al-musannif biha yastaulal haqqu alaihi. Kita berhenti setakat tu dulu. Ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.